Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan sesi kuliah maghrib. Malam ni kita menggunakan kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum. Kita sambung muka surat 20. Muka surat 20, masalah 32. Tu Syekh. Muka surat 20, masalah 32. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang ke-32, makmum yang berbimbang dengan membaca doa iftitah dan at-ta'awuz dengan sangkanya yang kuat ia boleh menghabiskan Fatihahnya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebelum daripada ini masalah 32, makmum tidak sempat membaca Fatihah kerana berbimbang membaca doa iftitah dan ta'awuz. Berbimbang kita dah cerita makna dia menyibukkan diri dan membaca at-ta'awuz dan juga doa iftitah. Sedangkan yang dia perlu baca ialah Fatihah, tu fardu rukun, ta'awuz dan juga iftitah sunat. Maka dia menyibukkan diri dengan yang sunat daripada yang fardu, sedangkan dia masbuk. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau dia muwafiq tak ada masalah. Ni kita cerita masbuk. Kalau kita muwafiq artinya kita sama-sama takbir dengan imam. Contoh, bagi faham dulu. Dan contoh solat zuhur atau asar, jenis tak bunyi, payah sikit. Imam takbir Allahu Akbar, kita pun takbir Allahu Akbar. Belakang sikit pada dia lah, tak boleh nak bagi sama. Mendahului pun tak boleh, sabar pun tak boleh. Dia kena lepas dia bar baru kita takbir Allahu Akbar. Mula-mula kita mengaji dah. Nah, takbir untuk ihram tidak boleh mendahului imam ataupun menyamai imam. Dia kena bagi dia habis baru kita takbir. Dia Allahu Akbar, bunyi bar, baru kita Allahu Akbar. Baik, dia baca kedak kita tak tahu iftitah ni. Zuhur, asar kita tak dengar. Maghrib pun tak dengar. Cuma maghrib ni kalau dia baca Fatihah terus kita dengar, dia tu bismillah Fatihah terus. Dia tak baca iftitah kita tahu. Yang ni takbir Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbaru kabira. Sebab kita muafiq. Tu imam dah, dia nak cepat. Nah, tu imam.
Maksud tu imam tu hak jadi imam, bukan tu imam masjid. Nah, kita solat dengan siapa-siapa pun, kita berhenti di RNR ke, kita solat dengan siapa-siapa pun, hak jadi imam tu imam lah. Nah, bukan kata imam masjid. Yang menjadi imam kita tu imam lah, tuan-tuan. Dia nak cepat RNR, kalau dia nak laju, dia nak sambung pergi Johor Bahru pula. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia takbir terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita belakang Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira. Iftitah dengan Fatihah tu sama panjang 27 sekund di segi bacaan sederhana. Makna bila kita habis iftitah kita, dia habis Fatihah. Sama-sama panjang tu. Mana? Elok kita wa ana minal muslimin, dia waladdallin, amin. Kita masuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, baca Fatihah, dia bismillah wal asri. Wal asri dengan Fatihah mana panjang? Wal asri balik lah. Wal asri 14 sekund, Fatihah 27 sekund. Jadi kita baca sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baru 14 sekund. Dia walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dia pun takbir Allahu akbar rukuk. Kita pun iyyaka na'budu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kita tadi sebab apa lambat? Sebab kita menyibukkan diri baca auzubillah, baca Allahu akbaru kabira. Kita baca yang tu dulu. Kalau kita baca Fatihah terus, kita sempaklah dengan dia. Oleh kerana kita menyibukkan diri baca hak sunat, ta'awuz, auzubillah dengan iftitah Allahu akbaru kabira, maka kita jadi lewat. Dia tak baca, kita baca. Sebab tu kita jadi lewat. Bila kita habis Fatihah, kita tengah-tengah Fatihah, dia sudah rukuk. Nah, maka yang ni kita dikira diberi keuzuran syar'i sebab kita muafiq, kita bukan masbuk. Sama takbir dengan dia. Maka orang muafiq diberi keuzuran syar'i untuk menghabiskan Fatihah dia, dan dia dibenarkan ditinggalkan oleh imam sampai ke sujud yang kedua, 3 rukun yang panjang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tak kisah tu, hak muafiq tak ada masalah. Ya, masalah kita ni masbuk, kita masuk tu lewat dah, kita takbir patut baca Fatihah. Fatihah pun tak sempat habis sebenarnya sebab kita masbuk. Kalau sempat habis, tidak nama masbuk, nama dia muafiq. Bila masbuk ni Fatihah pun dia sebenarnya tak sempat habis. Kalau baca Fatihah pun mungkin iyyaka na'budu, imam dah rukuk, dia boleh rukuk dah sebab masbuk. Masbuk tak wajib menghabiskan Fatihah dan dia wajib mengikut iman. Wa iza fa iza raka'a farka'u. Bila imam rukuk, dia kena rukuk, tak boleh habis. Sebab dia masbuk. Tiba-tiba dia buat lewatkan duk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pula dah. Duk baca Allahu akbaru kabira dah, dia Fatihah pun tak sempat dah buat galik ni. Tiba-tiba imam rukuk, maka dia tak boleh rukuk. Tidak diberi keuzuran syar'i untuk ditinggalkan oleh imam. Yang pertama, tak boleh rukuk, dia kena habiskan Fatihah. Kalau dia tak baca iftitah tadi, dia boleh rukuk dah sebab dia masbuk. Kita wajib habis Fatihah. Oleh kerana dia cuai, muqasir, dia pergi baca iftitah dulu, maka dia dikira cuai. Bila cuai, imam rukuk, dia tak boleh rukuk. Patutnya dia boleh rukuk dah tu walaupun tak habis Fatihah sebab dia masbuk. Tapi oleh kerana cuai, saya ulang banyak kali, cuai membaca iftitah, maka dia tidak dibenarkan rukuk, dia diwajibkan habiskan Fatihah dia. Dan dia wajib mendapatkan imam dalam rukuk. Dia tidak diberi keuzuran syar'i untuk ditinggalkan oleh imam sebanyak 5 rukun ataupun 3 rukun yang panjang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tiba-tiba imam sami Allahu liman hamidah. Nah, dia baru turun Allah nak rukuk, imam sami Allahu liman hamidah, dia tak dapat situ. Tapi kalau dia boleh kejar imam dalam dia punya i'tidal, maka ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama yang asah adalah sah. Sah solat tapi dia tak dapat rakaat, kena tambah. Pendapat yang kedua, rakaat tak dapat, solat pun batal. Kita pakai pendapat asah, sah tapi rakaat kena tambah. Itu kalau dia sempat dapatkan imam dalam i'tidal. Kalau dia rukuk,
imam sami Allah dia baru rukuk, dia nak sami Allah tu imam dah Allah nak turun sujud dah, maka nak bergerak ke rukun yang seterusnya. Rukun ketiga lah. Nah, dia baru nak bangun batal solat. Jadi jangan galik lah. Nah, galik faham galik. Jangan duk menyibukkan diri duk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kemudian baca pula Allahu akbaru kabira, memberi bahaya kepada kita. Patut boleh rukuk bersama imam tanpa habis Fatihah, tapi oleh kerana kita menyibukkan diri itu, maka kita tak dibenarkan rukuk bersama dengan imam. Walaupun kita masbuk, kita diwajibkan, didenda, tu nama dia denda, diwajibkan kita baca Fatihah sampai habis, dan kita wajib dapat imam dalam rukuk. Kalau tak sempat, kalau sempat lah tidak sah solat, tapi kena tambah 1 rakaat. Kalau tidak tak sempat, solat kita batal, takbir mula. Faham ni? Nampak buyuk mata ni. Baru mukadimah ni. Nah, faham? Sungguh? Okey. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, selesai. Nah, mana perbezaan orang yang menyibukkan diri baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan Allahu akbar kabira, kalau dia muafiq tak apa, diberi kebenaran takhalluf 3 rukun yang panjang. Kalau masbuk tidak diberi kelonggaran itu, bahkan dia wajib menghabiskan Fatihah dan dia wajib mendapatkan imam dalam rukuk atau sekurang-kurang dalam i'tidal. Bagi faham yang tu dulu sebelum masuk masalah 32. Kalau yang tu tak faham, tak boleh masuk masalah 32. Nah, okey, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kita masuk masalah 32. Makmum yang berbimbang, yakni makmum yang menyibukkan diri dengan membaca doa iftitah dan at-ta'awuz, Allahu akbar kabira, dan juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan sangkanya zon nah 80%, sangka, yakin 90, 99, 100. Dengan sangkanya yang kuat, ia boleh menghabiskan Fatihah. Baik, yang ni makmum ini dia mempunyai zon yang kuat yang kata dia boleh habiskan, dia boleh baca ta'awuz, a'udzubillah, dan dia boleh baca doa iftitah Allahu akbar kabira, dan dia sempat baca Fatihah sebelum imam rukuk. Dia yakin, bukan yakin, dia zon, dia boleh buat benda tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, zon itu datang dengan kebiasaan kita. Dengan kebiasaan kita. Contoh, imam tu dia jenis kalau subuh memang sunat baca panjang. Imam masjid dia ni, di kampung dia ni, di qaryah dia ni, maghrib dia baca sederhana, sunnah Nabi sederhana maghrib. Isyak pun lebih kurang. Nah, zuhur agak panjang sikit, asar pendek sikit, tapi subuh tu sunat panjang. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, jadi imam di kampung dia tahu dah habis waladhdallin amin tabarakallazi habis. Kisah tu. Nah, 1 muka setengah surah Shaf, surah Jumaat memang dia habis kalau subuh. Rakaat pertama 1 muka setengah, rakaat kedua 1 muka, ataupun rakaat pertama 2 muka, rakaat kedua 1 muka setengah. Tu dah biasa dah. Kalau subuh imam ni memang macam tu. Hari-hari subuh macam tu lah dia tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka kita mempunyai zon yang kuat. Apabila kita datang, tuan-tuan dan muslimat, dia tengah baca ihdinas siratal mustaqim, wagi kita yakin dia akan baca surah yang panjang macam biasa. Kita pun takbir Allahu akbar, patut kita baca Fatihah dah, tapi kita yakin sebab waladhdallin nanti dia akan baca panjang, 1 muka setengah, 2 muka, macam tu lah. Tu ada zon yang kuat. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tiba-tiba habis amin, kita pun tadi dah kita baca iftitah, elok imam habis kita pun amin sama imam, kita pun bismillah, dia bismillahirrahmanirrahim, wal asri la ilaha illallah. Biasa 1 muka setengah, ni 4 ayat lah. Sebab apa? Pak Ju, aku cikgu betul RM10. Sakit perut. Subuh-subuh ni kalau dia hari tu hari Senin pula puasa, jadi dia makan sahur.
Dia bangun-bangun tu dia makan sahur kena kari kepala ikan pula tak habis malam. Masam pula. Wah. Dekat nak basi dah. Habis makan elok Allah azan dia tepat-tepat mari masjid. Tengah baca Fatihah, kerung. Dia tak baca panjang lah hari tu wal asri betul. Baca panjang cari mampu. Kita baru bismillah dia wal asri. Oh sudahlah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, biasa baca panjang tiba-tiba wal asri. Maka hak ni nama dia makmum yang mempunyai zon yang kuat, yang kalau dia baca iftitah dan ta'awuz dia dan baca Fatihah dia sempat habis. Sebab imam biasa macam tu, tiba-tiba hari tu imam menukar cara baca surah pendek. Maka orang macam ni macam mana? Orang macam ni macam mana? Baik, tengok. Ataupun kalau yang pagi Jumaat kan, tahu dah pagi Jumaat subuh ni sajadah alif lam mim panjang tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak apa. Dia pun Allahu akbar kabira dulu sebab tak habis ya waladhdallin. Elok dia auzubillah Allahu akbar kabira amin. Tiba-tiba imam baca wal asri juga. Sebab apa? Sakit perut lah. Itu nama dia zon yang kuat. Setiap pagi Jumaat memang baca sejadah. Kita ada zon yang kuat, memang dia baca sejadah. Pagi tu tiba-tiba dia ubah wal asri. Mungkin dia sakit perut tadi lah, kita tak tahu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam ni apa akan jadi pada makmum ni? Dia disuruh kena baca habiskan Fatihah ke, ataupun dia tak perlu habiskan, macam mana? Okey, tengok perbahasan. Makmum yang masbuk, yang berbimbang, yang menyibukkan diri dengan membaca doa iftitah dan at-ta'awuz, dan pada sangkanya yang kuat bahawa ia boleh menghabiskan bacaan Fatihahnya lepas daripada selesai membaca kedua-duanya, yakni ta'awuz dan juga iftitah. Dia yakin dia boleh baca habis sebelum imam rukuk. Sebelum imam rukuk, maka hukumnya terdapat 3 wajah. Salah satu aujuh. 3 wajah. Boleh sebut wajah ialah pendapat ulama-ulama Syafi'i, bukan pendapat Imam Syafi'i. Kalau pendapat Imam Syafi'i disebut qaulun ataupun aqwalun. Aujuh pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i, bukan pendapat Imam Syafi'i. Baik, ada 3 wajah ataupun pendapat ulama mazhab Syafi'i. Yang pertama, hendaklah ia, yakni makmum yang mempunyai sangka kuat tadi, yang dia boleh habiskan Fatihah sebelum imam rukuk walaupun dia baca auzubillah dan juga iftitah. Hendaklah ia makmum itu sempurnakan, yakni menghabiskan Fatihahnya. Dia kenapa habis? Itu pendapat yang pertama ataupun wajah yang pertama. Samalah dengan makmum yang muwafiq tadi ni, yang dia menyibukkan diri, yang masbuk dan menyibukkan diri tadi ni sama. Dia kena habiskan Fatihah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maknanya kalau dia tidak habiskan dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam pun pergi rukuk, dia rukuk juga dia tidak habiskan Fatihah, maka ikut pendapat nombor 1 ni solat dia batal. Sebab dia wajib menghabiskan Fatihah. Ini pendapat yang pertama, wajah yang pertama. Baik, wajah yang kedua ataupun pendapat imam dalam ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, hendaklah ia terus rukuk mengikut imam dan gugurlah bacaan Fatihahnya daripadanya. Demikianlah dinaskan di dalam Kitabul Imla. Hak ni bertentangan. Hak tadi dia kena habiskan Fatihah, kalau dia rukuk dengan imam, solat dia batal. Pendapat yang kedua pula masih dalam mazhab Syafi'i dan dia ada banyak wajah. Dia tak boleh habiskan Fatihah. Dia kena rukuk. Kalau dia habiskan Fatihah, batal solat. Sudah. Nak ikut yang mana satu, jadi macam ni. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau dia ada 2 ni saja, kalau ada 2 wajah saja, bukan wajah hak 3 ni tak ada, kita nak buat macam mana? Cik, nak baca ke tak baca? Dua-dua boleh. Itu cerita dah.
Sebab dia kata ada dua wajah dan dia tidak mengatakan yang mana lebih kuat. Dua-dua tu sama. Dua-dua boleh buat. Ini tak ada masalah. Makna kalau kita perhabis pun tak apa, kalau kita rukuk pun tak apa, sebab dia ada dua pendapat, boleh ikut mana satu. Datang nombor 3. Nah, wajah yang ketiga. Hendaklah ia membaca daripada Fatihah sekadar apa yang telah ia membaca daripada doa iftitah dan at-ta'awuz, dan mengikut pendapat ini jika bacaan doa iftitah dan at-ta'awuz lebih panjang daripada Fatihah, maka tidaklah memadai melainkan membaca Fatihah semuanya, kerana dikira taksirnya, yakni cuainya dengan bimbangnya itu dengan menyibukkan diri tadi membaca ta'awuz dan juga iftitah. Dan pendapat yang ketiga ini ialah yang lebih asah. Ini pendapat yang asah. Mana 1, 2 jangan pakai lah, cuma nak ngaji je. 1, 2 tu tak payah pakai, nak ngaji. Nah, pendapat yang asah yang lebih sahih. Hak 2 tu sahih. 3 ni sahih. Nah, tapi hak 3 tu dia asah. Asah ni lebih sahih. Yang ni sahih, yang ni lebih sahih. Maka kita pakai pendapat yang lebih sahih daripada pendapat yang sahih sahaja. Itu kaedah memilih pendapat dalam mazhab. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka ini lebih asah, iaitu pendapat Abu Zaid Al-Marwazi, dan pendapat ini disahkan oleh Al-Qafal. Tak kisahlah, yang ini ada dalam kitab Minhaj, Minhajut Talibin, Imam An-Nawawi sebut itu. Pendapat ini dan juga dipilih oleh Muhammad Zuhaili dalam kitab Al-Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini dia tak sebut 1 dan 2. Kitab Mu'tamad dia tak sebut pendapat lain, dia ambil pendapat yang Mu'tamad yang dipakai sahaja. Sebab tu saya dah sebut sebelum daripada ini, tuan-tuan belilah kitab Al-Mu'tamad, dia tak pening kepala lah, tak perlu baca hak pendapat-pendapat ni. Kalau beli kitab Mughni, kalau beli kitab Nihayah, kalau beli kitab Tuhfah, dia sebut semua jadi pening. Nak hilangkan kepeningan itu, jangan beli kitab 3 tu. Itu untuk ustaz-ustaz ada nak buat kajian saja. Kita nak pakai terus, nak amal terus, beli kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ataupun kitab Al-Mu'tamad. Nah, dua-dua tu boleh pakai. Semua dia ambil pendapat Mu'tamad dalam mazhab. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Jadi kita pakai hak 3 ni lah. Nah, hak 3 ni. Makna kita kena baca juga Fatihah sekadar panjang kita baca ta'awuz dan juga iftitah. Ta'awuz berapa saat? Ta'awuz tu cuba kira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim berapa saat? 5. Salah 4. Kira boleh pakai. Nah, 4 ke 5 boleh pakai. Cikgu, iftitah Allahu Akbar kabira sampai wa ana minal muslimin 27 terakhir. Buka stopwatch. Baca bacaan sederhana. Mana kalau kita gabungkan antara a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan juga Allahu Akbar kabira, kita baca sampai habis, sampai wa ana minal muslimin, kita mengambil masa bagi 27 ke 30 sekon. Bermakna kita kena ganti balik masa itu, kena baca habis Fatihah. Sebab Fatihah 27, hari ni 30, memang kena baca habis ya. Kita dia kena baca habis Fatihah. Nah, macam tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Selesai. Jadi pendapat yang 3 lah kita ambil, habiskan Fatihah. Sebab tadi kita mempunyai sangkaan yang kuat yang dia tu nak baca surah panjang, tiba-tiba dia potong kok mana, maka kita tak salah. Sebab kita ada zon yang kuat, maka kita dibenarkan baca sampai habis dan dibenarkan ditinggalkan oleh imam secara uzur syar'i sampai sujud yang kedua, tak ada masalah. Hak masalah kalau kita masbuk dan kita pun tidak ada zon yang kuat, yang tu tidak dibenarkan macam tadilah. Nah, kalau kita muafiq, sama juga dibenarkan ditinggalkan 3 rukun yang panjang. Macam tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kesimpulannya, kita jangan menyusahkan diri dan menyibukkan diri dengan baca a'udzubillah dan juga iftitah, bahaya. Lepas takbir itu baca aja Fatihah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita boleh baca teguh pada Fatihah tu. Masa imam dah baca Bismillahirrahmanirrahim, kita ikut bismillah belakang, boleh baca dah. Dia waladdallin, kita pun waladdallin. Dia amin, kita pun amin juga. Boleh tak ada hal. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, lebih selamat.
Tapi kalau kita nak ambil apa dia afdal, ambil fadilat mendengar bacaan, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu fa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kamu mendengar bacaan itu dan kamu diam. Mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Nah, maka aku nak ambil yang tu boleh. Tiba-tiba imam pi baca pendek ataupun dia rukuk terus dia tak baca surah, maka kita diberi keuzuran syar'i untuk menghabiskan Fatihah kita sehinggalah imam tu sujud yang kedua. Macam tu cerita dia. Nah, baik nak selamat, kita janganlah baca a'udzubillah dan juga iftitah kalau kita terlewat. Macam tu. Okey, selesai. Kita masuk sikit huraian dia. Imam An-Nawawi telah menjelaskan di dalam Syarhul Muhazzab. Kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Dengan luas lagi katanya, maka jika kita katakan wajib atasnya makmum menghabiskan bacaan Fatihah, pendapat pertama tadi tu, kalau kita ambil pendapat pertama tu, kita kata makmum tu wajib menghabiskan Fatihah, maka takhalluf untuk bacaan itu adalah takhalluf dengan uzur. Kalau dia wajib baca, ambil yang boleh ditinggalkan oleh imam sampai 3 rukun yang panjang, maka hendaklah ia mengikuti di belakang imam menurut peraturan solatnya sendiri. Nah, nanti dia rukuk, kemudian dia i'tidal, kemudian dia sujud lah. Jangan dia pergi sujud terus. Nanti imam sujud yang kedua, dia pergi sujud terus. Tak boleh, kena ikut dulu, rukuk dulu, ikut law dia. Nah, i'tidal, kemudian baru turun. Jangan turun terus. Sebab dia diberi kebenaran, keuzuran syar'i untuk ditinggalkan oleh imam sampailah yang paling banyak sampai sujud yang kedua, iaitu menyempurnakan bacaan Fatihah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud hingga ia mendapat imam, dan diberi ia keuzuran pada takhalluf dari imam dengan 3 rukun yang panjang dan dikira ia mendapat rakaat itu. Itu kalau yang ambil pendapat nombor 1 ni yang kata wajib baca. Nah, okey, selesai. Bersalahan jika ia makmum tidak menyempurnakan bacaan Fatihah. Kalau kita ambil pendapat pertama, dia kena sempurna, tiba-tiba dia tak baca. Bahkan ia rukuk dengan sengaja. Padahal ia mengetahui batallah sembahyangnya. Yang ni batal. Nah, tak boleh. Kerana ia meninggalkan bacaan Fatihah dengan sengaja. Itu pendapat pertama, dia wajib baca hingga habis. Bersalahan jika kita katakan wajib ia makmum rukuk, maka rukuk ia serta imam nescaya gugurlah dari panjang bacaan Fatihah dan dikira baginya mendapat rakaat itu. Maka kalau ia makmum berbimbang, yakni menyibukkan diri dengan menyempurnakan bacaan Fatihah selepas imam rukuk, maka adalah ia melakukan takhalluf dengan ketiadaan uzur. Maka jika ia didahului oleh imam dengan rukuk dan terus ia membaca Fatihah, kemudian mendapat ia akan imamnya di dalam i'tidal, maka ia, yakni makmum, tidak mendapat rakaat itu kerana ia tidak mengikutnya pada kebanyakannya. Hasil huraian tadi ya. Demikianlah ditasrihkan, yakni dijelaskan dengannya oleh Imam Haramain dan Ashab. Imam Haramain Al-Juwaini, nah, guru kepada Imam Ghazali, dan Ashab ni ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Dan adakah batal solatnya apabila kita katakan mengikut pendapat mazhab bahawa takhalluf dengan satu rukun itu tidak membatalkan solat? Maka pada masalah ini ada 2 wajah, 2 pendapat juga dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i yang diceritakan oleh Imam Haramain dan para ulama yang lainnya, dan yang terlebih asah di antara 2 wajah itu ia tidak batal solatnya seperti mana makmum yang bukan masbuk. Okey, nah, jadi kita kena ingat, kalau kita ditinggalkan oleh imam dengan satu rukun taatan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, ini bukan bab ni lah, bab lain. Kita ditinggalkan oleh imam dengan satu rukun. Imam rukuk, kita tak rukuk lagi. Imam rukuk, kita tak rukuk lagi. Nah, sepatutnya kita rukuk dah, tapi kita lambat. Satu rukun dia tinggal, kita tak atas. Dia sami Allahu liman hamidah, dia sudah naik ke i'tidal, masih tak atas lagi. Bila dia mula nak turun sujud, kita masih tidak rukuk, maka solat kita batal. Sebab dia sudah meninggalkan kita dengan 2 rukun. Yang pertama rukuk, yang kedua i'tidal. Masa dia i'tidal tu tak apa lagi, masa dia nak mula turun,
mana dia nak masuk rukun yang ketiga. Selepas daripada itu, maka kita tak rukuk lagi batal. Tu kaedah yang bukan bab masbuk ni, bab biasa. Jangan kita sampai ditinggalkan oleh imam sampai 2 rakaat tanpa uzur syar'i. Uzur syar'i kita boleh ditinggalkan oleh imam sampai sujud yang kedua. Tak ada uzur syar'i kita tak boleh. Satu rukun boleh lagi. Tapi masuk rukun yang kedua tak boleh dah. Baik. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, di dalam bab ni pendapat yang kuat ialah solat kita tidak batal. Makna kalau kita sempat dapatkan imam dalam i'tidal tak batal lagi. Jangan sampai imam nak mula turun sujud. Saya ulang mula nah. Manakala wajah yang kedua pula ialah batal. Kita tak pakailah ni, hak asah tak batal. Kerana ia tinggal ikutan imam pada perkara yang membawa luputkan rakaat dengannya. Maka adalah perbuatan itu seperti takhalluf dengan 1 rakaat. Maka jika kita berkata batal solatnya itu, nescaya wajiblah ia memulakan solatnya semula dan haram hukumnya ia meneruskan. Bila kita tahu dah solat batal tadi, kita tak boleh ikut imam lah. Nah, ikut imam hukum dia haram, dosa. Kita kena berhenti takbir mula. Baru ikut jadi macam orang masbuk yang baru macam tu. Tak boleh ikut lah. Selesai yang tu. Serta ia mengetahui dengan batalnya solatnya itu, bersalahan jika kita berkata tidak batal solatnya itu, maka berkata imam ia tidak sayugi rukuk kerana rukuk itu tidak dikira baginya. Tetapi hendaklah ia terus turun sujud serta imam dan jadilah ia seolah-olahnya sekarang baru mendapat imam dan rakaat itu tidak dikira baginya. Demikianlah penjelasannya dalam syarah Muhadzab. Apa tuan-tuan tak faham tak apa yang ni? Nah, yang penting pendapat yang ketiga tu kita nak faham. Hak ni dia hurai pendapat 1 dan 2. Pendapat 1 dan 2 ni kita tolak di awal lagi. Tapi cuma kita nak ngaji sahaja untuk kita amal pendapat yang ketiga. Nah, selesai. Baik, masuk masalah yang ke-33. Makmum tidak sempat membaca Fatihah kerana berbimbang dengan menegur bacaan imam dan membaca amin. Baik, masalah makmum yang bertakbiratul ihram dan ia ada masa untuk membaca Fatihah. Mana dia muafiqlah, dia cukup masa untuk baca Fatihah, habiskan baca Fatihah dia sebelum imam rukuk, tetapi dia berbimbang, masyghul, makna dia menyibukkan diri menegur bacaan imam atau membaca amin, maka yang lebih aula, yang lebih utama diberi keuzuran kerana ia membimbangkan dirinya, menyibukkan dirinya dengan sunat yang tertentu yang ada hubungan dengan muslihat, bukan muslihat, maslahah. Maslahah solat bersalahan dengan membaca doa iftitah dan a'udzubillah, maka bahawa membaca keduanya bukanlah dari maslahah solat yang tertentu, yakni yang utama. Dia datang yang masalah 33, dia nak bagi beza dengan masalah 32. Masalah 32 tidak ada sebarang maslahah. Bahkan kita dituntut jangan baca a'udzubillah, tidak disunatkan baca a'udzubillah dan iftitah kalau kita dilewat. Tapi kita pergi sibukkan diri juga, maka kita didenda situ. Hak ni ada maslahah sebab imam duduk lekat. Kalau kita tak tengok dia duduk musing situ. Nah, maka masalah solat kita tegur dia supaya dia laju, supaya dia boleh jalan dengan sempurna. Kalau kita tak tegur dia lekat macam kereta lekat lah. Musim-musim hujan naik bukit pula dia tayar musim tak boleh pergi. Kita berhenti sat, kita tolong-tolak dulu lah. Tu nama dia maslahah. Untuk nak bagi dia jalan, tu maslahah. Kalau kita tak tolak dia lekat situ sampai bila-bila. Maka kita berhenti, kita tolong-tolak dia lepas, baru kita sambung kita. Kita tengah baca Fatihah, iyyaka na'budu, dia dah lekat. Dia lekat. Surah ke apa ke dia lekat. Kita boleh berhenti baca iyyaka na'budu, kita lepas dia dulu. Dia pun lepas, bila lepas dia jadi macam anjing pula. Seperti melepaskan anjing tersepit. Dia melaju pula. Kita tak boleh Fatihah lagi, dia rukuk dah. Oh sudah. Patut tunggu aku dulu, dah aku tolong hang pelaju. La ilaha illallah. Tak apalah. Kita dah bantu dia, maka kita terlewat baca. Lepas kita bantu dia rukuk pula. Kita tak boleh Fatihah lagi, maka kita diberi keuzuran sampai imam sujud rakaat yang sujud yang kedua. Sebab apa? Sebab kita terhenti tadi atas dasar maslahah nak tolong dia. Baca a'udzubillah, baca iftitah tak ada masalah apa-apa pun. Sebab tu beza di situ nah.
Hak sana tidak diberi keuzuran, yang sini diberi keuzuran, tidak sama. Nah, itu faham. Baik, 34. Makmum yang berbimbang membaca tasbih atau zikir selepas doa iftitah dan a'udzubillah yang lain daripada Fatihah. Nah, ni lagi mengapu. Dah lah baca a'udzubillah iftitah, lepas iftitah baca zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Keren. Jadi lagi lama. Jadi makmum yang berbimbang dengan yang masyhur, yang menyibukkan diri baca tasbih ni pula, baca tasbih atau zikir selepas membaca doa iftitah dan ta'awuz yang lain di belakang Fatihah tak baca lagi, duduk zikir dulu. Ni tasawuf Quran. Maka ia dikira taksir, dikira cuai, tak boleh. Dalam qiyam kita disuruh baca ayat Quran saja dalam qiyam, jangan duduk zikir. Nah, qiyam tu baca ayat Quran saja, baca Fatihah dan baca surah, itulah dalam qiyam. Zikir masa rukuk, Allahu akbar subhana rabbil azim wa bihamdih. Zikir masa sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdih, tu tempat zikir. Masa qiyam baca surah, baca Fatihah dengan surah saja, Quran saja. Yang dia duk pergi zikir buat apa? Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka kalau dia berzikir sebelum baca Fatihah, menyebabkan dia tak sempat baca Fatihah dengan imam sebelum imam rukuk, maka dia dikira cuai. Tengok, berzikir pun dikira cuai. Dalam solat lah, kalau tempat lain zikir tu bagus lah tuan-tuan. Zikir tu dikira ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Nah, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu, ingatlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tak boleh tu di luar solat. Ni waktu ni kamu tak dibenarkan zikir, tak sunat pun zikir. Kamu disuruh baca Quran, hak wajib Fatihah dan sunat surah lain. Tiba-tiba kamu menyibukkan diri dengan tasbih, dengan takbir dan sebagainya, maka kamu dikira cuai masa tu. Walaupun zikir itu bagus, tapi dikira cuai. Dan tidak gugur daripadanya membaca Fatihah tanpa khilaf lagi. Tidak ada khilaf dalam mazhab. Hak tadi khilaf juga. Ni tidak ada khilaf dalam mazhab, dia kena habiskan Fatihah dia. Seperti mana dinakalkannya di dalam syarah Muhazzab daripada Imam Al-Haramain. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maknanya kalau dia sempat rukuk dengan imam, dia dapatlah rakaat. Kalau tak sempat rukuk pun dia sekurang-kurang dapat iktidal dengan imam, solat dia masih sah, tapi rakaat tak dapat. Kalau imam dah nak sujud, dia masih belum rukuk ataupun dia baru nak iktidal, maka solat dia batal. Macam tu lah. Tu maksud tidak dibenarkan takhalluf. Nah, bahaya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, oleh kerana itu belajarlah solat yang betul. Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu solat seperti mana aku solat. Kita tengok Nabi solat dengan hadis lah. Yang kita duk baca Nabi solat daripada mula sampai akhir, tak ada pun Nabi baca zikir sebelum dia rukuk. Yang kita pergi baca apa? Nah, maka kita dikira cuai. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis masalah 34. Sebab tu mungkin buat baik berpada-pada. Maksud dia kena pada tempat lah buat baik ni, berpada-pada ni. Buat jahat, oh jangan buat. Jangan sekali tak boleh, dua kali lagi tak boleh. Tapi buat baik berpada-pada, makna kena tempat lah. Walaupun zikir tu baik, tapi tak kena tempat, tak boleh. Nah, maka kita didenda macam tu. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang ke-35. Makmum yang tidak membaca sesuatu lepas takbir tu ihram. Allahu akbar senyap. Kau ingat apa tahu? Kambing tak masuk kandang tu. Nah, banyak kerja. Sebab tu kita sebelum kita takbir, sebelum kita solat, selesaikan urusan dunia. Selesaikan urusan dunia. Kalau masa tu kita nak makan, makanlah dulu. Nah, bini kita pun tak erti juga. Dekat nak azan zuhur dia dah ida makan, janganlah. Tengok siakak. Tiga benua. Nah kan saya kat 3 benua. Tak benar. Kepala rasa lain, tengah rasa lain, ekor rasa lain. 3 benua. Saya pernah makan dah di Terengganu. Di Kedah hari tak jumpa. 2 benua pun tak ada. Kan kata 3, 2 pun tak ada. Terengganu ada dekat dengan Uniza. Saya pergi. Nah, dia 3 rasa. Dia lain, dia masak lain, dia hubung balik. Dia potong 3, dia masak lain, dia hubung sekor balik. Siakat 3 benua. Tengok yang tu tak edil lah.
Sebab Nabi suruh kita makan dulu. Selesaikan makan dulu. Kalau kita pergi solat, nanti duk ingat 3 benua je yang kira Nabi. Nah, selesaikan urusan dunia dulu. Jadi kalau kita tak selesai tu, Allah Akbar, fikir, tak baca Fatihah. Macam tu. Teringat benda lagi. Nah, baik, apa masalah ni? Makmum yang tidak membaca sesuatu lepas takbiratul ihram, kalau imam pergi rukuk, dia kena buat apa? Dia kena rukuk ke dia kena baca Fatihah juga? Tengok. Nah, baik, makmum yang bertakbiratul ihram kemudian diam, dia tak baca Fatihah, tidak membaca ia sesuatu selepas takbiratul ihram, sampai Fatihah pun tak baca, ta'awuz pun tak ada, iftitah pun tak ada, Fatihah pun tak ada, surah pun tak ada. Memang tak baca surah lah makmum ni, maka ia dihukum taksir, cuai. Kerana ia dilarang mendengar bagi bacaan yang lain daripada imamnya, seperti mana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi pada bab sujud tilawah di dalam Kitabur Rawdah. Dan maksud dengan larangan di sini ialah larangan makruh. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia tak kita, dia kita cuai. Cuai maknanya kena baca. Dia takbir Allahu Akbar, dia tak baca Fatihah. Tiba-tiba imam pergi rukuk, sedangkan dia ada masa baca tapi tak baca. Nyap. Imam rukuk Allahu Akbar, maka dia tak boleh rukuk. Dia dikira cuai. Bila dikira cuai, tak boleh rukuk, dia kena baca Fatihah sampai habis, dan dia dalam masa yang sama tidak diberi keuzuran syar'i untuk ditinggalkan oleh imam sampai sujud yang kedua. Dia wajib mendapatkan imam di dalam rukuk. Mana dia kena baca laju lah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, baca laju sikit, hadar. Nah, baca laju sikit lah. Baca slow memang tak dapat. Kalau dia sempat masa rukuk, dapatlah rakaat. Kalau dia tak sempat, dia rukuk imam i'tidal, kemudian dia sempat sami Allahu liman hamidah, imam i'tidal, solat sah tapi rakaat tak dapat. Tapi kalau dia rukuk, imam sami Allah, dia nak sami Allah, imam dah turun sujud, batal solat. Nah, sama. Tuan-tuan kena ingat elok, dia sama. Bila tidak diberi keuzuran syar'i, maka macam itulah dia kena buat. Nah, okey. Baik, habis 35. 36. Makmum yang was-was dan dalam bacaan Fatihah. Okey, kita habis inilah, nah. Jika sekiranya makmum itu dibala dengan was-was, dia kata dibala. Mana siapa kena penyakit was-was ni, satu penyakit lah. Nah, satu penyakit, satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita wal a'udzu billahi min zalik. Nabi ajar kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan yang mencipta manusia. Satu sifat Tuhan ialah Rabbin nas, Tuhan manusia. Malikin nas, raja kepada manusia. Ilahin nas, Tuhan kepada manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tiga tu, nah. Kita berlindung dengan tiga sifat Allah Subhanahu wa taala. Daripada satu je, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas syaitan yang bersifat sejak ada sejak tak ada, khannas. Berbeza dengan qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Satu ya, a'udzu, aku berlindung dengan Tuhan malam. Satu tu. Lepas tu berlindung daripada min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa yang makhluk yang dia cipta. Empat, kita berlindung dengan satu sifat Allah daripada empat kejahatan. Satu sifat Allah saja kita guna, tapi nak berlindung dari empat kejahatan. Qul a'udzu binnas, kita gunakan tiga nama Allah, sifat Allah, berlindung dengan satu je kejahatan. Nak kita powernya was-was berbeza dengan hak qul a'udzu birabbil falaq. Kita kena pakai tiga nama Allah, tiga sifat Allah, nak berlindung dengan was-was tu. Nak kita was-was cukup bahaya. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bacalah doa tu supaya kita tak kena penyakit ni. Kena penyakit ni bahayalah, dikira bala. Nah, ada yang kena masa ambil wudu, ada yang kena masa takbir, ada yang kena macam masa Fatihah. Dia bukan semua tempat. Dia tempat-tempat tertentu. Nah, ada orang dia masa wudu was-was, takbir tak masalah, Fatihah tak masalah.
Ada orang wuduk okey, takbir masalah. Doa Allah, Allah, Allah. Fatihah okey. Ada orang wuduk okey, takbir okey, Fatihah pula jengkreng. Dia tak kena semua, dia kena salah satu. Kalau kena semua, itu mapuh lah. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Jadi, jika sekiranya makmum itu dibala dengan was-was dalam bacaan Fatihah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, sultan. Maka sebelum ia menghabiskan bacaan Fatihahnya sehingga imamnya rukuk. Pernah jumpa Daniel? Pernah jumpa jenis ni? Tak pernah? Saya banyak kali ya. Nah, duk iya. Dengar tu. Iya. Nah, sebab tak ayah jeng. Dia baca kita dengar, ada sebelah kita makmum juga, dia makmum juga. Iya. Oh, tak. Itu nama dia was-was dalam Fatihah. Bahaya. Sebab dia Tok Guru kata tak boleh baca iya, tak boleh. Dia pening. Iyyaka boleh, yang tak boleh iyyaka wa tu tak boleh. Tak boleh putus tu. Putus tak boleh tuan-tuan. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka jengkernya. Tak boleh putus. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Dia sambung, putus tak boleh. Batal solat. Nah, iyyaka apa? Putus tu, putus. Putus tak boleh. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Maka sebelum ia menghabiskan bacaan Fatihahnya sehingga imamnya rukuk, dah dia was-was pada satu-satu ayat, jadi sampai imam rukuk dah. Maka wajib atasnya takhalluf supaya menghabiskan Fatihahnya. Mana dia boleh diberi keuzuran syar'i untuk dia habiskan Fatihah dia. Dan adalah hukumnya seperti hukum orang yang takhalluf dengan sebab uzur, sama dengan uzur, dengan orang yang uzur yang diberi ketinggalan 3 rukun yang panjang. Mengikut apa yang dinakalkan oleh Al-Qahmuli dalam Kitabul Jawahir daripada Imam An-Nawawi katanya, dan apa yang aku sangkanya, Imam kata Imam Nawawi pula, apa yang aku sangkanya adalah sah, tetapi mengikut apa yang disebutkan dalam Syarahul Muhazzab bahawa makmum tersebut tidaklah diberi hukum uzur. Baik. Jadi Imam Nawawi dia sebut kitab ni lain, kitab ni dia sebut lain pula. Orang yang sama, ulama yang sama, Imam Nawawi, dalam ni dia sebut lain, kitab ni, dalam kitab ni sebut lain pula. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kita nak pakai hak mana? Hak yang ni. Ulama-ulama selepas daripada dia akan cari kitab dia tu hak mana lebih dulu. Kitab dia sebut tu hak mana lebih dulu. Kita nak pakai kitab yang paling the latest. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka hak paling latest ni Syarah Muhazzab. Nah, ikut Syarah Muhazzab maka tidak diberi keuzuran untuk ditinggalkan oleh imam sehingga 3 rukun yang panjang, sama yang disebut dalam Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Bahjah Al-Mardiyah di penghujung kitab Munyatul Musalli. Nah, orang was-was tidak diberi keuzuran syar'i untuk ditinggalkan oleh imam sehingga 3 rukun yang panjang. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi masalah lah bila was-was disebut tu nama dia balak. Nah, pendapat hak tadi tu dia kata diberi, hak ni tidak diberi keuzuran. Kecuali kata ulama kalau was-was dia tu sudah menjadi sebati. Dia bukan sekali sekala. Kalau sekali sekala solat ni dia tak was-was pun Fatihah. Solat yang kedua pun tak was-was, solat ketiga was-was lah pula. Di solat keempat tak was-was Fatihah. Hak ni jenis-jenis ni tidak diberi keuzuran syar'i. Masa dia was-was, contoh solat Zuhur tak was-was Fatihah. Solat Asar tak was-was, Maghrib was-was. Maka hak Maghrib itu dia tidak diberi keuzuran syar'i untuk ditinggalkan oleh imam, sebab dia bukan jadi secara tabi'i dah, dia jadi sekali sekala. Tapi kalau semua solat macam tu, Zuhur macam tu, Asar macam tu, Maghrib macam tu, Isyak macam tu, Subuh macam tu, dia sudah jadi sebati was-was dengan dia, maka dikira uzur. Maka diberi kelonggaran ditinggalkan oleh imam
sebanyak 3 rukun yang panjang ataupun 5 rukun semua sekali. Nah, macam tu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Cukup lah, dah banyak dah. 8.30 kita berhenti. Kita akan sambung masalah 37. Makmum lupa membaca Fatihah hingga imam rukuk. Hak tadi dia diam tak baca apa-apa. Hak ni dia terlupa. Nah, diam lain, terlupa lain. Jadi kita akan sambung tak ada lah. Tahun depan lah. Tahun depan lah maaf tahu mah. Kita akan sambung tahun depan minggu yang minggu kedua, 1 dan 3 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.